Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Bertemu lagi kita dalam Taman Ilmu bersama Arwah Property pada pagi Khamis yang sejuk mejuk hari ini. Okey, Alhamdulillah. Hari ini merupakan adalah slot terakhir Kak Ros dalam Taman Ilmu dalam Arwah Property. Yang mana nanti kita akan sambung dalam untuk slot yang terbaru lah. Okey, tajuk hari ni. Okey, sekejap ya. Kita nak cari slide kita sekejap. Okey. Okey, slide pun dah ada. Okey, next. Okey, so hari ni kita nak bincangkan mengenai pentingnya surat perjanjian sewa rumah. Okey, yang mana ataupun kita selalu sebut tenancy agreement, yang mana selalunya bila nak menyewa rumah tu kadang-kadang benda ni dianggap orang kata benda yang sedikit macam melecehkan bagi setengah pihak yang sama ada pihak owner ataupun pihak buyer, yang mana bila dalam masa yang sama sebenarnya kita tak tahu. Yang mana Kak Ros pun sendiri dulu kalau orang cakap bila nak sewa rumah ni perlukan surat perjanjian, alah kena ke? Sebenarnya tak tahu. Sebenarnya bila adanya surat perjanjian sewa rumah ni, ianya akan kalau kata-kata akan melindungi hak-hak kepentingan kita as a penyewa dan juga hak-hak owner yang memberi sewa kepada penyewa. Okay, so sekejap ya, next please. Okay, apa pentingnya? Pentingnya surat tenancy agreement ni, yang surat ni berkepentingan untuk melindungi kedua-dua belah pihak lah, macam mana kita tahu, yang mana bila satu perjanjian tu dah tertera, yang mana pihak owner dah setuju dengan syarat-syarat yang telah dinyatakan dan juga penyewa juga bersetuju dengan senarai syarat-syarat yang telah dinyatakan, dia akan melindungi pihak owner, yang mana di kemudian hari sekiranya penyewa meninggalkan bila dia dah tamat tempoh sewaan tu, rumah yang ditinggalkan tidak ada bil-bil yang tertunggak, berada dalam keadaan yang baik, barang-barang yang sebelum dia masuk tu semua cantik, lawa, cat rumah pun masih baru, masih terjaga. Jadi yang ini makna pihak owner sekiranya misalnya kata penyewa buat hal atau kerosakan dekat dalam rumah tu, tuan rumah boleh menuntut ganti rugi. Okay. So yang kedua adalah supaya tak ada kekeliruan semasa pemulangan duit deposit dan juga yang mana bila kita duit deposit ni diguna pakai sekiranya rumah yang ditinggalkan oleh penyewa tu ada kerosakan atau macam bil-bil yang tertunggak, jadi kita owner boleh guna duit deposit ni untuk membayar dan untuk membaik pulih rumah lah, yang mana dan juga kita tak keliru bila kita tamat tempoh menyewa dekat rumah tu lah. Ini untuk pihak penyewa lah dan sebagainya. Okay, so the next is yang ketiga, surat perjanjian ni kita mesti dimatikan stamp di pejabat lembaga hasil, yang mana dokumen apabila dimatikan stamp
apa ni, uh, segala yang terkandung di dalam syarat-syarat perjanjian tu dapat diguna pakai jika dituntut di pihak mahkamah lah. Maknanya pihak mahkamah kata menerima keterangan tu sebab kita dah matikan stamp. Kalau kita tak matikan stamp, maknanya bila kita tuntut balik ganti rugi tu, mahkamah tak boleh buat apa-apalah, maknanya tak sah. Okay. Next please. Okey, so secara ringkasnya untuk yang surat-surat perjanjian tu dia akan bila berlakunya masalah di dalam mahkamah nanti, jadi surat-surat ni akan diguna pakai. Okey, so apa yang terkandung di dalam perjanjian sewa rumah? Okey, yang pertama. Next. Okey, maklumat rumah sewa. Maknanya di dalam muka depan tu kita akan nyatakan alamat kediaman, lagi nama jalan, nama bangunan. Maknanya kita akan nyatakan secara detail lah unit tu berada di mana. And then seterusnya yang kedua, maklumat tuan rumah dan juga penyewa, yang mana kita akan nyatakan secara detail lah nama penuh, untuk kad pengenalan lah. Okay, lepas and then the next is tarikh hari perjanjian ditandatangani. Tarikh ni penting yang mana bila kita contoh kita buat tarikh perjanjian tu 1 hari bulan 10, yang mana dia punya bila kita nak matikan stamp, kita perlu dapatkan cop tu dalam tempoh sebulan. Selepas sebulan tu kita dikenakan compound lah oleh dari lembaga. Jadi tarikh perjanjian tu penting, yang mana kita pun boleh daripada tarikh perjanjian ditandatangani ni, kita boleh tentukan tempoh berapa lama penyewa tu. Kadang-kadang ada yang nak menyewa dalam tempoh yang dalam kadar tempoh setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Bergantung semasa perbincangan tu dan disetujui oleh kedua-dua belah pihak lah. Okey, itu berkenaan dengan tarikhnya. Okey, jadual pembayaran. Jadual pembayaran juga akan dinyatakan di dalam tenancy agreement ni, yang mana kadang-kadang ialah macam mana yang kita tahu, biasanya untuk rumah sewa dia akan selalunya deposit 2 bulan bersama separuh daripada separuh daripada bayaran sewa untuk bayaran kepada utility. Utility ni adalah bayaran untuk deposit bil api dan juga bil air. Tapi ada setengah owner untuk bayar utility ni, dia orang jenis macam ada yang tak kisah. Maknanya contohlah kalau misal kata sewa bulanan tu 1,000 sebulan. Jadi kalau separuh daripada harga tu untuk utility adalah 500 kan. Okey, tapi ada setengah owner tu dia kata tak apalah, untuk api dengan air saya ambil air 100, api 100. So maknanya untuk terms bayaran untuk rumah tersebut 2 bulan, maknanya 2,000 plus dengan utility api 100, air 100, maknanya utility 200 saja orang ambil. So 2,200 sajalah. Berbanding kalau misal kata kalau yang nak ambil separuh tu 2,500, jadi besarlah kat situ. Okey, itu biasanya yang deposit yang selalu diambil lah. Tapi ada juga owner yang jenis kata bayar sebulan pun okey. Itu selalunya owner yang baik hati lah. Maknanya yang selalunya yang betul-betul mengikut 2 bulan deposit ni, selalu dia ada sejarah dia dengan sebelum-sebelum ni punya penyewa. Jadi sedikit keras lah owner-owner macam ni sebab dia nak jaga hak-hak dia. Sebab kadang-kadang penyewa ni ialah orang-orang yang kita tak kenal kan, dari merata-rata. Contoh macam misal kata rumah yang disewa tu ada Selangor.
Lepas tu penyewa yang datang daripada Johor lah, Kedah lah, jelas berpindah tempat kerja kan. Kita tak kenal dan bukan saudara mara pun. Jadi bila adanya surat perjanjian ni, dia mengikat kedua-dua pihak, dan mana kedua-dua pihak ada tanggungjawab masing-masing yang perlu diselesaikan dalam tempoh penyewaan ni berlaku. Jadual dan juga kadang-kadang ada juga sewa rumah yang besar. Contohnya misal kata 1 bulan sewa rumah tu dalam 2,000. Jadi kadang-kadang semasa perbincangan, penyewa minta kelonggaran untuk membayar duit deposit ni. Jadi di dalam jadual pembayaran dia nyatakanlah misal kata dalam bulan ni dia bayar, sebelum masuk dia booking dulu 1,000, and then date seterusnya dia bagi lagi 1,000, and then dan seterusnya sampai selesai benda ni. Memang adalah, maknanya masih dalam semua perbincangan mengenai pembayaran dimasukkan di dalam tenancy agreement ni. Okey, itu selesai mengenai jadual pembayaran lah. And then apa lagi yang ada? Senarai inventory. Okey, senarai inventory memang perlu ada dan wajib adalah untuk dalam kita senarai agreement ni, yang mana semasa kita sediakan rumah tu, owner menyediakan rumah tu kepada pihak penyewa, rumah berada dalam keadaan baik. Jadi semasa membuat orang kata viewing, tengok rumah, semak semua kelengkapan, lampu, pam air dekat tandas tu, lepas tu dinding semua tu, semua kena semak balik, tengok betul-betul. And then yang mana misal katalah contoh masa hari viewing tu, ada dalam semua tempat tu semua lampu okey menyala, kipas pun on. Ada dalam satu bilik store tak menyala, lampu dah dia punya tu dah rosak. Jadi masa tu kita boleh nyatakan balik dengan owner, dan owner mungkin akan repair. Kalau dia kata dia tak akan repair, jadi kita tulis di dalam agreement tu yang mana satu lampu tidak berfungsi dan ini memang tak perlu buat apa-apa perbaikan lah. Kalau masa kata atas inisiatif penyewa dipersilakan, itu pun boleh. Itu bergantung juga kepada orang kata masa perbincangan itu nanti. Okey, senarai inventory ni, dan bila tamat tempoh sewaan, mana seminggu selepas dalam masa seminggu selepas penyewa keluar, owner akan semak balik duit deposit. Masa tu belum serahkan lagi. So selepas seminggu owner dah semak semua, dia check semua inventory tu semua okey, so baru pemulangan duit deposit dijelaskan oleh pihak owner kepada pihak penyewa. Okey, tanda tangan perjanjian. Okey, tanda tangan perjanjian ni tanda tangan perjanjian ni memang pentinglah, yang mana kita ada tanda tangan daripada pihak owner, pihak penyewa dan juga saksi. Biasanya saksi ni ejen yang terlibat lah, ataupun kadang-kadang tak ada, dia akan ambil lah sama ada kawan kepada, kalau tak guna ejen maknanya kawan kepada siapa-siapa yang terdekat lah, yang maklum yang mana perjanjian ni adalah benar dan tidak palsu. Okey, jadi tanda tangan okey, semua dah settle. So bolehlah, bila dah settle semua, bolehlah dapat kunci rumah apa semua. Okay, next. Okay, untuk bagi orang-orang baru, nak orang yang macam keluarga baru yang baru, pasangan yang baru berkahwin, kalau kadang-kadang memang perlukan dulu, memang tak ada rumah kan, bila berpindah tempat kerja perlu, jadi ambil masa untuk teliti semua ni, pelan-pelan tengok, lepas tu bila ada apa-apa sebarang kemuskilan, cepat-cepat tanya dengan pihak owner, bagi benda tu yang kata kita make it clear untuk sebelum kita masuk ke rumah orang. Okay. So next, okay. Sekian, dah tak ada apa dah. Jadi kita tengok ada lagi tak soalan. Okay, soalan.
Okey, kalau perjanjian ini tidak dimatikan stamp tak terpakai, terpakai hanya kepada owner dan penyewa sahaja. Kalau nak bawa naik mahkamah ke, tak tak diguna tak terpakailah dia punya syarat-syarat ni. Kalau nak renew perjanjian, kita boleh tukar? Boleh. Sebab semua ni atas perbincangan. Yang mana bila kita renew, contoh, selalunya bila surat perjanjian sewa beli ni, selalunya owner akan ambil masa setahun dulu. Tahun pertama tu adalah tahun pengenalan owner dan juga penyewa. Yang mana owner dia tengok macam mana cara pembayaran pihak penyewa kepada owner. Okey ke tak okey, sebab yelah biasanya untuk cut off date kan, cut off date surat perjanjian tu kadang-kadang ada yang minta sebelum 3 hari bulan, ada yang minta sebelum 7 hari bulan. Ya, ia bergantung pada owner ni lah. Jadi daripada situ kadang-kadang kita ni pula kadang-kadang kan ada yelah, orang kata macam mana dalam masa setahun tu banyak perkara boleh berlaku. Kadang-kadang kita boleh macam terlambat atau terlewat untuk membayar sewa rumah. Tu kena boleh bincang lah. Dan macam mana pula penerimaan pihak owner dan juga bergantung pada situasi semasa tu. Okey. Puan, tidakkah puan rasa lebih berat kepada dia tak adalah memberatkan kepada penyewa sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul, dia sebenarnya nak jaga hak-hak owner yang mana penyewa kena membayar mengikut terms yang disediakan. Dan di dalam syarat-syarat tu juga nanti akan ada yang mana pihak owner pun dia kena ada juga dia punya orang kata yang dia kena jaga, itu contoh macam bayaran kepada, sebab kalau rumah tu macam apartmen, dia ada untuk bayaran kepada pihak JMB yang menguruskan maintenance apartmen tu. In case penyewa yang duduk situ tak bayar, jadi yang nama yang blacklist akan naik siapa? Penyewa ke atau owner? Mestilah owner kan. Jadi berat juga kepada owner kalau dia dapat penyewa yang baik. InsyaAllah, Alhamdulillah lah. Maknanya benda tu akan berlangsung dengan baik dan seterusnya. Macam itulah. Okey. Kalau menyewa tak perlu maklumat untuk macam mana? Kalau menyewa tak perlu maklumat untuk mampu bayar atau tak, sebab selalu jadi kes penyewa tak bayar. Patut buat kiraan DSR juga kan, supaya tak jadi kes lari. Tak perlu untuk cek kelayakan DSR sebab dia orang bukannya nak beli rumah, dek. Okey, yang kena dibuat adalah biasanya kalau misal kata ejen yang menguruskan untuk mencari penyewa, biasanya ada satu template yang mana penyewa kena bagi tahu dulu dia punya background, maksudnya dia kerja apa, dekat mana, dari situ. Contoh kan macam ada satu apartmen tu, kawasan ni dekat dengan kilang. Okey, dekat dengan kilang. Yang mana kilang ni bukannya bercampur-campur lah. Ada yang daripada Kedah, dalam Semenanjung, ada juga yang di Sabah Sarawak. So dia dapat penyewa daripada Sabah. Jadi daripada bila dia dapat tu, okey, so dia dah setuju. Masa tu dia pakai, owner ni dia pakai, dia sendiri yang uruskan. And then lepas tu selepas setahun penyewa ni keluar, dia tinggal, owner cerita dengan akak, dia kata dia tinggal, penyewa meninggalkan bil tertunggak lebih kurang 3,000 api dan air, RM3,000. Dan lepas tu rumah rosak teruk yang mana owner kena repair, kos repair hampir RM5,000. So kat situ RM8,000. Lebih, orang kata lebih rugi. Dia rugi besar.
sewa dekat situ. Rumah tu rumah 3 bilik, unit macam apartment yang saiz bawah 1,000 square feet. Jadi sewa tu dalam 500 je sebulan. Agak-agak untung tak owner kat situ? Tak kan? 8,000 owner kena tanggung untuk cover balik. Yang mana dan bila akak jumpa dengan owner ni cakap, carikan saya orang Melayu semenanjung sahaja. Saya tak nak orang lain. Miss, India, Cina tak ada. Melayu, hanya Melayu semenanjung je lah. Yang Melayu di Sabah Sarawak dia tak nak. Jadi dah jadi kesusahan kepada Next punya penyewa lah, sebab kawasan tu sekitar tu memang yang datang, yang bekerja kilang adalah dari sebelah Sabah dan Sarawak. Diorang mencari dan kata, kak tak boleh, kami minta maaf banyak-banyak sebab permintaan owner adalah macam ini, sebab dia dah ada bad history dengan penyewa lama. Jadi orang kata memang nampak berat dekat bahagian penyewa, tapi bila once owner dah ada experience macam ni, dia akan buat satu gap lah, yang mana memang penyewa kena follow lah, sebab dia nak protect owner lah daripada rugi. Rumah sewa ada 500 kan. Okay, so next soalan, tanda tangan. Kira tanda tangan dia. Setakat ni kita tak dibenarkan. Tapi kita cuba submit. Kalau andai kata pegawai kata tak boleh, kita akan request untuk yang actual punya tanda tangan lah, macam tu. Okay. Bagaimana rumah kedai dan kilang perlukan penjagaan? Ya, semua sama untuk menjaga kebajikan suami, untuk menjaga semua sama ke? Lebih kurang sama. Cuma bila untuk bahagian komersial punya rental ni dia ada sikit beza lah. Mungkin cara dia punya selalu hampir sama lah. Macam kalau kat rumah tu kita ada bilik apa semua kan, pejabat pun sama juga, lebih kurang sama sahaja, cuma amount dia besar. Okay, so sehingga setakat ini dulu. Kita berjumpa lagi di next episode, next series, next environment. Kita tengok dulu macam mana, sebabnya rasanya sekarang ni pun semua dah di kerajaan pun dah membenarkan pergerakan rentas negeri dan bekerja kepada semua ejen-ejen di luar sana. Jadi semua ejen-ejen dah mula sibuk untuk rentas negeri, buat inspection, viewing dengan klien-klien. Maknanya masa untuk Kak Ros untuk live pun dah semakin terhad lah. Tapi walau bagaimanapun kita akan jumpa lagi di masa akan datang, dan jika ada persoalan atau apa-apa pandangan yang minta Kak Ros kupaskan, boleh terus direct DM ke fanpage kami di fanpage YouTube ataupun di IG. Nanti kita akan cuba jawablah persoalan satu persatu. Okay, sekian dulu dari Kak Ros dari Dah Property. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Okay, bye semua. Assalamualaikum.